Assalamualaikum, selamat datang ke SRTV. So ini adalah video seterusnya iaitu bertajuk Full Time di mana aku akan berbincang lebih mengenai taktikal yang telah dilakukan oleh Sabah FC daripada JP untuk perlawanan ni. Aku mengatakan JP di sini although Linus yang cukup aktif di technical area kerana again lah kalau ikut apa yang telah diumumkan oleh Sabah FC, dia adalah head coach kita. Dan sebenarnya aku katakan juga memang ada perubahan dari segi taktikal, cara kita approach game ni lah menunjukkan ianya cukup-cukup berbeza setelah pengumuman dan juga kehadiran JP untuk perlawanan pertama Sabah FC menentang Kuala Lumpur ni. So sekali lagi, first of all aku akan berkongsi dengan kamu mengenai gambaran taktikal di atas padang tentang kedudukan pemain dan juga formation. Dan seterusnya hasil daripada request anda yang menginginkan perkongsian ni lebih menggunakan gambar dan juga video. So aku akan cuba untuk menerapkannya di dalam video sekarang ni. Perkongsian sekarang ni soalnya mungkin akan menjadi video yang panjang. So duduk, sediakan kopi dan tengoklah perkongsian aku ni. Dan diharap video ni tidak di flag ataupun kena copyright issue warning daripada YouTube. So itu yang aku risaukan, itu adalah kenapa reason aku tidak berkongsi video di SRTV ni. Tapi request yang tinggi, so aku cuba buat di perkongsian kali ni. Kalau video ini kena flag, so I have to remove lah, dan kemungkinan besar SRTV juga akan digantung untuk seminggu ataupun 2 minggu. Okay, so we give it a try today guys. Tapi sebelum tu, untuk anda iklan, untuk anda yang belum lagi subscribe SRTV, 40% anda belum lagi lakukannya. Sila lakukannya dengan menekan butang subscribe, dan bagi anda yang ingin menjadi member SRTV, anda boleh lakukannya setelah menekan butang subscribe. Butang tersebut akan beralih kepada subscribe plus. So anda boleh tekan butang tersebut dan terus follow di next instruction lah. Jangan lupa juga untuk tekan butang notification agar anda mendapat notifikasi sekiranya SRTV mengeluarkan video-video yang terkini. Terima kasih buat anda yang telah subscribe. Terima kasih buat anda yang telah menjadi member SRTV. So ini adalah guys, basically this is the way aku tengok perlawanan ni, taktikal yang telah dilakukan oleh Sabah FC. Walaupun dikatakan pada perkongsian live tersebut ianya 3-4-3, tapi aku lebih memartikan ianya formation 4-3-3 dalam perlawanan ini, di mana seperti yang aku katakan pada video sebelum ni, kita menggunakan double pivot iaitu Gary dan juga Pelicanos cukup aktif untuk membuat coverage di bahagian sendiri dan juga di bahagian atas. So aku perhatikan kedua-dua ni lebih bertindak as a defensive midfield dan juga box to box midfield. So aku mulakan dengan mereka berdua ni juga kerana mereka berdua ni telah memberi impact yang positif dan juga negatif pada perlawanan ini, especially apabila Pelicanos telah melakukan kekasaran tersebut dan terpaksa dilayangkan kad merah pada separuh masa pertama dan seterusnya memberi impact kepada separuh masa yang kedua. So apa yang aku perhatikan di sini ialah apabila kita bertahan, kita dapat melihat kedua-dua individu ini berada di upper line ataupun di bahagian hadapan untuk defend kita. Seperti yang katakan juga, ianya memudahkan lagi kerja Wilson juga Dominic kerana kebanyakan serangan yang cuba direncana dipatahkan lebih awal oleh Gary dan juga Pelicanos, ataupun bilang orang kerja dirty work yang telah dilakukan oleh mereka lah, yang bilang orang foul player, membuatkan pergerakan mereka menjadi terbantut oleh kerana foul yang telah dilakukan, lebih kurang macam tu. So itu untuk bahagian bertahan. Apabila situasi menyerang dilakukan oleh mereka, aku mematikan di sini Pelicanos lebih aktif berada di bahagian hadapan dan Gary lebih berada di bahagian sini untuk mengekalkan ataupun memastikan high defensive line untuk Sabah FC bagi membuatkan bola itu sentiasa berada di bahagian Kuala Lumpur. Lepas juga kita saksikan kita punya defensif pun memang cukup tinggi, membuatkan Inham dan juga Daniel Ting boleh join lah pergerakan tersebut. Dan aku akan kongsikan juga kepentingan kedua ni, tapi daripada hal itu tidak sangat banyak video diperkongsikan. So aku ingin berkongsi dengan anda sebentar nanti adalah mengenai pergerakan Danny Ham yang Danny Ham lakukan, antara pergerakan yang hampir membantu jaringan gol atau jaringan gol yang Sabah FC lah, hampir lah, bukan gol lah. So this is the way I look at this lah. So hasil daripada ini jugalah kedudukan ni yang membuatkan Dean Pelicanos dilayangkan kad merah kerana dia memang berada di bahagian ni, yang menunjukkan dia membantu bahagian hadapan kita dan juga menjadi defensif pertama untuk mengelakkan bola dibawa ke bahagian
Sabah FC. So bercerita mengenai Dean Pelicanos ni sebenarnya aku katakan adalah antara X factor yang membuatkan dia belum cukup matang untuk mengawal emosi beliau, kerana hasil daripada sebelum terjadinya kad merah tersebut, dia cuba melakukan hantaran, tapi hantaran tersebut gagal dilakukan kerana tidak cukup baiklah dilakukan oleh Dean Pelicanos. So itu bukanlah antara kesilapan pertama yang telah dilakukan. Sebelum tu ada lagi beberapa kesilapan yang hampir serupa telah dilakukan. So that's why aku menganggarkan macam seolah-olah ada emosi sikit lah tentang cara permainan dia. Dan Pelicanos cuba untuk memperbaiki kesilapan tersebut, tapi unfortunately decision making yang beliau lakukan tidak cukup seperti mana yang aku katakanlah, iaitu dari segi kematangan untuk membuat decision making. So aku akan menyentuh mengenai bahagian hadapan ni, tapi aku bercerita dulu sekali lagi untuk bahagian pertahanan Sabah FC ni. This is where yang aku memang suka aku tengok, kerana seperti mana dikatakan Alto Linus sewaktu pramusim tu, mereka ingin memperkuatkan bahagian pertahanan Sabah FC, dan the way dia orang defend pada perlawanan memang cukup berbeza seperti mana yang telah aku saksikan pada musim-musim lepas, kerana dia orang lebih berdisiplin dan cukup sistematik di sini. Rowison dan Dominic lebih dibiarkan untuk menjaga bahagian kotak D Sabah FC, di mana kerja-kerja awal untuk mempertahankan benteng Sabah FC ini sekali lagi dilakukan oleh Gary dan juga Pelicanos, di mana mereka lebih menjaga di area sebelah sini. Apabila bola dilarikan ke sini, kerja tersebut lebih dilakukan oleh Danny Hirm dan juga Daniel Ting, sama ada akan ditemani oleh Gary ataupun Pelicanos dan cuba di backup oleh Dominic ataupun Rowison. Lebih macam so Rowison dan juga Dominic tidak akan begitu lari daripada kotak di mereka ni. So membuatkan sekali lagi kerja pressure terhadap dua pemain ni tidak begitu ketara, membuatkan mereka boleh lebih fokus lah untuk menjaga pertahanan Sabah FC. So there is the beauty of this system, di mana sekali lagi mereka mengutamakan defensive line. So maksudku sekiranya KL membuat serangan, mereka perlu melalui Gary Pelicanos dulu. Selepas tu sekiranya dari tepi, mereka perlu melalui Pelicanos Inham ataupun Gary Daniel Ting. Barulah mereka boleh menembusi Dominic Tan untuk pertahanan last defensive line kita. Dan bagi aku pun kedua ni telah melakukan benda-benda yang cukup bagus. Again, ini adalah kerana sistematiknya, disiplinnya pemain kita terhadap mempertahankan kubu ni, di mana lebih mengutamakan beberapa player di atas sebelum memberikan tanggungjawab besar tersebut kepada Rowison dan juga Dominic. Dan selepas keluarnya Pelicanos, Gary bersuangan untuk melakukan kerja ni, dan selepas tu Gary pula tidak dapat meneruskan perlawanan, membuatkan terpaksa dimasukkan Gaby untuk menggalas tanggungjawab tersebut. Unfortunately, apabila Gaby berada di position ni, dia bukanlah player yang mempunyai defensive midfield minded, tapi terpaksa digunakan kerana tidak ada pemain lain lagi untuk berada di posisi tersebut. Ada beberapa kali jugalah Gaby sepatutnya boleh memintas bola tersebut, tapi tidak beliau lakukan. Aku tidak salahkan beliau kerana again, ini bukan natural position dia, so dia tidak ada begitu bukan gambaran lah, macam thinking, cara pemikiran untuk melakukan player as a defensive midfield. So aku akan beralih pula kepada bahagian hadapan di sini. Okay, so this is the beauty of this front three lah, seperti aku katakan, kerana ianya lebih compact untuk berada di kotak D, tidak seperti mana dahulu di mana ianya lebih kepada begini, di mana kita pada masa itu kita melihat di bahagian hadapan Ramon Magado, lepas tu sini Sadil, pernah juga di sini dikelola oleh Darren Lock, Jeffrey Chu, dan juga yang satu lagi pemain Brazil tu, aku lupa surah nama dia. So attacking mind kita lebih kepada wide, tapi untuk kali ini ianya lebih kepada narrow, menumpukan bahagian central. Attacking kita lebih kepada central, di mana ianya lebih akan di backup oleh dua pemain ni, Wilkin dan juga Pelicanos. Dan sometimes Gary juga ada berada di bahagian tersebut. Ianya nampak seperti ini, tapi apabila perlawanan telah berlaku, aku melihat Tierney telah menjadi drop sikit ke bawah dan menjadi link up untuk Darren Lock. Dan juga Sifu menggunakan kekuatan mereka di sebaik-baiknya. So, Tierney hold up ball dia memang cukup cantik, seperti yang aku katakan, membuatkan 2 dan 3 pemain rapat kepada beliau, cuba merebut bola kepada beliau, dan membuatkan Sifu dan juga Darren Lock at least tidak dikawal dengan begitu ramai player lah, di mana dalam satu masa tu Darren Lock berjaya dilepaskan di bahagian
kiri ni unfortunately percubaan Darren Lock tepi, tidak tepat ke gawang. Dan seterusnya Tierney juga ada berjaya melepaskan Sifu daripada position ni dan Sifu membuat cut in ke dalam, tapi unfortunately one on one dengan penjaga gol tersebut berjaya ditepis. Tidak berjaya disempurnakan oleh Sifu lah. Dan cantiknya untuk Sifu ni juga, selain daripada tu dia juga memberi dinamik yang berbeza untuk serangan, di mana beliau juga melakukan serangan daripada sini membawa bola masuk ke dalam. So ini adalah benda yang aku katakan pada video sebelum ni, dengan tidak adanya Sadir especially, so tidak ada individu yang mampu untuk membuat cut in ke dalam ni. Dan Sifu telah melakukan sedemikian, dan seperti mana telah aku katakan, ia telah memberi satu permainan yang cukup bagus, di mana apabila Sifu membuat larian ke dalam, ada beberapa player telah mengikuti beliau, sekali lagi membuatkan Darren Lock antara player yang dikawal pada masa itu, dan Tierney pada masa itu menjadi kosong lah, tidak terkawal, kosong Tierney, bola berjaya diberikan kepada Tierney, tapi unfortunately Tierney tidak menyempurnakan peluang tersebut lah, ianya tersasar tinggi. Dan antara individu lagi yang berjaya melakukan sedemikian adalah Danny Helm, di mana beliau sendiri pun ada melakukan larian cut in ke dalam yang hampir juga, yang berjaya mengucar-ngacirkan pertahanan City, dan juga hampir berjaya memberi peluang untuk menjaringkan gol untuk Sabah FC. So ramai yang mengatakan Danny Helm ni tidak begitu menjadi pada perlawanan ni. Sebenarnya katakan ini adalah debut pertama untuk away, so aku mengatakan dia agak kekok pada perlawanan ni. Tapi apa yang aku nampak keperluan Inham di sini, dia bukanlah lebih kepada defensif saja, tapi dia punya attacking mind tu yang diperlukan untuk perlawanan ni. Ini yang kita lack of lah sewaktu, especially ketiadaan Rizal Ghazali juga. Minko ada dapat juga menjalankan tanggungjawab tersebut, tapi tidak seefektif Rizal Ghazali. So aku melihat Inham semalam adalah individu yang berjaya menggalas tanggungjawab tersebut, di mana defensively, unfortunately gol sendiri telah beliau lakukan, tapi itu pun bukannya kesilapan beliau, kerana ia agak jauh juga daripada dalam kotak D. So it happened to be that way lah. Cuma again, attacking minded yang dilakukan oleh Inham ni, dia punya kekuatan fizikal dia banyak membantu dia jugalah, membantu kita jugalah untuk membuat serangan daripada bahagian sini. Di sini agak jarang kita lakukan serangan daripada sebelah kanan, lebih kurang macam tu. So apa yang sekali lagi aku perhatikan, alamak aku nak tukar pergi tactical sebelah kan, so tak apalah, aku rasa kamu faham lah maksud aku, yang Inham membuat serangan daripada sini. So larian, kekuatan fizikal dia banyak juga membantu kita untuk membuat attacking daripada sini. So bahagian sini agak jarang kita melakukan serangan. So apa yang aku katakan di sini sekali lagi guys, ialah the way we approach and attack untuk perlawanan ni, ianya lebih kepada fokus in the middle and melakukan kerja-kerja in the box sajalah. Tidak seperti mana dulu yang lebih kepada bahagian wing kita di sini. So sekali lagi yang memberikan satu dinamik dan juga impact yang cukup berbeza tentang persembahan daripada Sabah FC. Dan untuk serangan pula, sekali lagi kita beralih kepada defender di sini. Aku memerhatikan kita lebih kepada invite crosses ke dalam. So itu bukanlah satu taktikal yang asing. Ini memang ada dalam taktikal bola sepak ni. Either you invite or avoid crosses. So Sabah FC ni aku memerhatikan dia lebih kepada invite crosses, di mana memaksa pemain-pemain KLCT lebih membuat kepada long ball atau hantaran awal ke dalam kotak D, membuatkan lebih mudah untuk defender kita memintas bola tersebut. So okay guys, so ini pun sudah 13 minit aku lakukan. So aku katakan sekiranya benda ni perlu dilakukan, ianya agak lama, dan especially apabila video lagi dimasukkan, memang ia akan menjadi lebih lama lah. So aku ingin menyentuh mengenai Tierney di sini. So aku mengatakan mengenai link up dan juga holding ball. Aku juga ingin menambah lagi ball progression dia cukup bagus, di mana banyak benda-benda tersebut telah beliau lakukan, dan ianya memberi satu, bilang orang sekali lagi attacking force yang cukup berbeza untuk Sabah FC seperti kita lakukan pada musim-musim lepas, di mana hold up melekatnya bola tu di kaki dan memang cukup ketara lah aku perhatikan di sini, membuatkan beberapa player terpaksa sekali lagi rapat kepada dia dan membuka pemain lain, di mana dia sendiri pun mempunyai vision yang cukup bagus, memerhatikan di mana kedudukan pemain dan berjaya menghantar bola tersebut. Dan tidak dilupakan juga untuk peluang yang diberikan kepada Sifu, di mana fizikal dia pun cukup bagus, body dilakukan terhadap Michael City, lepas itu berjaya merebut bola. Again, ball progression yang cukup penting dilakukan oleh Tierney, di mana telah menarik dua pemain untuk rapat kepada beliau,
dan membuatkan Sifu tidak ada ramai pemain yang mengawal Sifu dan Sifu berjaya membuat larian daripada hantaran yang cukup bagus dilakukan oleh Tennis. Sekali lagi, ini tidak dapat disempurnakan dengan jayanya lah oleh Sifu pada perlawanan tersebut. Jadi itulah dia guys, perkongsian secara taktikal yang aku lakukan khas untuk anda, request daripada anda untuk menyertakan video. So aku mengharapkan video ni tidak di flag ataupun di warning oleh YouTube. Sekiranya ianya menjadi, aku akan membuat benda-benda ini lagi lah. Tapi cuma aku mengharapkan, aku ingin menyatakan sini, tidak semua video aku boleh menyertakan, tidak semua perkongsian aku boleh menyertakan video tersebut. Kerana satu lagi benda yang anda kena perlu faham adalah masa aku membuat video ini cukup lama. Aku juga ada have to run my own errand lah di rumah ni terhadap my family dan juga kerja aku. Ada sometimes tu I need to make it quick pasal aku ada banyak benda lain perlu dilakukan. So minta maaf untuk video yang akan datang, mungkin tidak, untuk perkongsian yang datang mungkin tidak akan ada video, tapi whatever it is, aku menghargai pendapat anda, aku menghargai cadangan anda, dan paling tinggi sekali aku menghargai sokongan yang anda berikan terhadap SRTV ini, kerana kita akan menuju ke 10,000 subscriber. So minta bantuan anda untuk share, memperkenalkan lagi SRTV ini kepada rakan-rakan anda untuk kita sama-sama mengecapi 10,000 subscriber untuk SRTV ini guys. So bertemu lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.